Yang Berhormat Kolkrai. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memberi ruang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang Lembaga Angkasa Malaysia 2020 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi. Ada beberapa isu yang saya ingin bangkitkan di sini, ialah yang pertama berkaitan dengan satelit kecil ataupun satelit nanosat. Sejak pelancaran satelit pertama Sputnik 1 pada tahun 1957, berat satelit yang dilancarkan semakin bertambah berikutan keperluan platform satelit yang lebih besar untuk menjalankan misi yang lebih kompleks dan peningkatan kapasiti muatan satelit yang boleh dibawa oleh roket pelancar. Pada masa tersebut, pembangunan satelit kecil iaitu satelit dengan berat di bawah 500 kg tidak diberi keutamaan disebabkan oleh kekangan satelit kecil di mana fungsi satelit kecil adalah terhad dan jangka hayat di orbit yang pendek. Namun begitu, kebelakangan ini pelancaran satelit kecil semakin meningkat berikutan perkembangan teknologi, khususnya teknologi nano. Selain itu, satelit kecil dilihat mempunyai kelebihan dari segi kos pembangunan yang lebih rendah dan tempoh pembangunan yang lebih singkat berbanding satelit besar. Saya tertarik dengan beberapa perkembangan terkini berkaitan dengan satelit kecil dan satelit nanosat. Sebagai contoh, berdasarkan pengkalan data satelit nano di laman web nanosat.eu, sehingga Ogos 2021, lebih daripada 1,700 satelit nano telah dilancarkan oleh 76 buah negara yang berlainan. Selain itu, daripada jumlah 1,300 satelit ini dilancarkan pada tahun 2020, lebih daripada 80% satelit tersebut ialah satelit kecil. Seperti yang dilaporkan dalam ESPI Yearbook 2020 yang diterbitkan oleh European Space Policy Institute, malahan 90% daripada satelit kecil yang dilancarkan adalah untuk tujuan komersial dan tidak terhad kepada penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D sahaja. Potensi satelit kecil memang terbukti apabila konstelasi mega Starlink yang diusahakan oleh Elon Musk terdiri daripada 12,000 buah satelit kecil dengan berat kira-kira 260 kg akan membekalkan perkhidmatan internet kepada pengguna di seluruh dunia. Mengandangkan perkembangan satelit kecil yang semakin pesat di peringkat global dan potensi pulangan ekonomi besar yang bakal diperolehi, saya ingin bertanya kepada kerajaan, adakah kerajaan bercadang untuk menghantar satelit kecil seperti CubeSat dan NanoSat pada masa hadapan bagi meningkatkan pertumbuhan industri pembuatan komponen satelit, industri hiliran berasaskan data, berteraskan teknologi angkasa dan industri sampingan. Yang kedua, Datuk Yang di-Pertua, ialah berkaitan dengan kesedaran kepentingan sektor angkasa kepada penduduk luar dan pinggir bandar. Sektor penerokaan di angkasa raya dan angkasa lepas masih baru di negara ini. Ramai yang tidak sedar akan sektor angkasa ini yang memberi pelbagai manfaat, terutama dari segi ekonomi, komunikasi dan keselamatan negara. Buku Panduan Dasar Angkasa Negara tahun 2030 turut memperakui kurangnya kesedaran rakyat mengenai teknologi berkaitan angkasa raya yang masih baru ini. Selain itu, 40 aplikasi telah dibangunkan, termasuklah aspek keselamatan, pertanian yang merangkumi sawah padi, perikanan dan beberapa aspek termasuk sektor peladangan yang perlu dipantau agar kos pemantauan dapat dikurangkan dengan perancangan yang tepat supaya memperolehi hasil yang berganda. Secara tidak langsung dapat menjana pertumbuhan ekonomi negara. Tambahan pula, sektor angkasa dapat membantu nelayan-nelayan untuk mendapat ikan lebih strategi bagi mendapatkan hasil yang lebih banyak. Kemungkinan besar kita tidak perlu lagi bergantung hasil laut dengan negara luar dan ekspor makanan laut ini juga dapat berkembang luas. Justru, apakah mekanisme yang digunakan oleh kerajaan untuk memberi kesedaran kepada rakyat mengenai teknologi ini serta manfaatnya terutama kepada penduduk luar dan pinggir bandar yang mengusahakan aktiviti pertanian dan perikanan. Yang ketiga, Datuk Yang di-Pertua, ialah mewujudkan peluang pekerjaan. RUU angkasa ini juga dapat membuka peluang pekerjaan yang lagi besar kepada pelajar-pelajar kejuruteraan, khususnya dalam bidang ruang angkasa, iaitu kejuruteraan Euro angkasa ataupun kejuruteraan astronautical. Peluang ini dapat memupuk semangat rakyat bagi menyambung bidang pengajian kejuruteraan ini. Oleh itu, apakah usaha kerajaan bagi memastikan anak-anak muda kita tertarik untuk mengikuti kursus-kursus yang berkaitan dengan bidang tersebut? Saya mengharapkan peruntukan yang diberikan nanti
dapat melahirkan lebih ramai generasi yang mencuburi bidang ini, sekaligus dapat membawa Malaysia standing dengan negara kuasa dunia seperti Australia, China dan lain-lain lagi. Dan yang terakhir, Datuk Yang di-Pertua, ialah berkaitan dengan menaik taraf remote sensing. Pengukuran kecemerlangan dan impak terhadap sistem ini dapat diukur oleh pengguna sehingga mencatatkan penjimatan negara melalui pengimportan ikan dan keuntungan melalui tangkapan ikan menggunakan teknologi remote sensing serta untuk para petani. Sejauh mana teknologi remote sensing diguna pakai oleh golongan nelayan dan petani di negara kita, adakah peruntukan ini termasuk dalam usaha kerajaan menaik taraf teknologi ini supaya lebih mesra diguna oleh pengusaha-pengusaha aktiviti perikanan dan pertanian di negara kita ini? Itu saja Datuk Yang di-Pertua perbahasan saya. Saya ucap terima kasih dan saya menyokong.